Assalamualaikum. Entry kali ni Umi nak share resipi kuih legend iaitu Seri Muka atau orang utara panggil pulut sekaya. Resipi ni dikongsi oleh seorang sahabat di Facebook. Cuma Umi ada olah dengan menambah satu bahan special ni bagi menambah rasa sedap pada kuih ni. Kalau buat minum petang dengan teh kosong sambil membawang, confirm lah tak sedar dah habis setalam. Dengan kelembutannya yang bergedik-gedik gitu. Banyak poin-poin penting yang Umi dah highlight di sepanjang video ni. Jadi jom tonton sampai habis. Untuk lapisan bawah, Umi guna beras pulut jenama floral. Kalau nak hasil pulut yang lebih sedap, guna beras pulut susu. Ni sebab tak ada stok, jadi Umi guna je yang biasa. Yang ni cawan matrix yang Umi gunakan untuk menyukat bahan-bahan untuk buat kuih Seri Muka ni. Dalam bekas atau mangkuk yang besar, masukkan 1,5 cawan beras pulut. Tuang air hingga menutupi permukaan beras pulut dan rendam lebih kurang 2 jam dah memadai. Yang Umi perasan, beras pulut jenama floral ni sangat mudah empuk, jadi tak perlu rendam lama-lama. Sementara tunggu beras pulut siap direndam, sediakan dalam mangkuk sederhana besar. Tuangkan 2 cawan santan cair. Masukkan 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil minyak masak. Kalau guna santan fresh dah tak perlu masukkan minyak ya. Tujuan Umi campurkan garam siap-siap dalam santan ni supaya dapat rasa garam tu dah cukup rasa atau belum. Bila dah ada rasa lemak-lemak masin tu kira okey dah. Fungsi Umi letakkan minyak pula untuk melembutkan beras pulut. Sediakan loyang saiz 7 inci, sapukan sedikit minyak masak di permukaan loyang. Lapikkan dengan plastik, bahagian atas plastik pun sapukan sedikit je minyak. Tujuannya supaya senang kita nak gemburkan pulut lepas siap masak. Jadi tak adalah yang melekat-lekat di plastik. Masukkan beras pulut yang dah direndam tadi. Rata-ratakan guna sudu. Masukkan pula adunan santan cair yang dah dibancur dengan sedikit garam dan minyak. Santan cair tu cukup sekadar menutupi sedikit je permukaan beras pulut. Ratakan menggunakan sudu biar adunan sebati. Campakkan sehelai daun pandan yang disimpul dan kukus beras pulut lebih kurang 25 hingga ke 30 minit guna api sederhana besar. Pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih baru kukus supaya cepat beras pulut masak. Sementara tunggu siap kukus, bolehlah siapkan lapisan atas. Dalam blender, masukkan 2 cawan santan pekat. Yang ini Umi guna 2 kotak santan. Tambahkan sedikit air hingga dapat 2 cawan. Gunting kecil-kecil 5 hingga ke 6 helai daun pandan. Masukkan setengah sudu kecil jintan manis dan kisar halus. Tapis bahan kisar tadi. Tujuan Umi masukkan jintan tu untuk menghasilkan bau wangi pada kuih. Selain ia mampu menghilangkan hanyir telur. Jadi tak perlu dah letak esen vanila. Gantikan je dengan sedikit jintan manis dah mencukupi bagi membangkitkan aroma wangi pada Seri Muka kita. Masukkan 1/3 cawan gula pasir, 1 sudu kecil garam, beberapa titik berwarna hijau dan inilah bahan special yang Umi add on iaitu coconut pandan Himalco. Masukkan dalam 1 sudu besar. Tujuannya bagi menaikkan lagi aroma wangi pandan dan lemak-lemak gitu pada Seri Muka kita. Gaul biar semua bahan-bahan sebati. Masukkan 3 sudu besar tepung gandum. Tepung ni memang Umi kurangkan, barulah dapat tekstur kuih yang lembut bergedik-gedik gitu. Makan pun sedap je, tak padat dan tersekat kat kerongkong. Masukkan 5 biji telur, tak kisah boleh je guna grade A atau B. Kacau sebati dan ketepikan dahulu. Okey, pulut pun dah siap masak. Umi guna senduk nasi ni je untuk gembur dan ratakan. Buang daun pandan dan gembur-gemburkan pulut waktu panas-panas tu. Sediakan loyang talam 8 inci, oles dengan sedikit minyak.
lapik plastik talam. Plastik ni boleh dapatkan di kedai-kedai bakery. Oles semula permukaan plastik tadi dengan sedikit minyak, ratakan di keseluruhan bahagian. Plastik yang ni Umi tersalah beli, sepatutnya beli yang lagi besar supaya dapat cover sampai di bahagian atas. Jadi mudah kita nak tarik untuk keluarkan kuih lepas siap masak nanti. Masukkan pulut yang dah digembur tadi. Ratakan dan tekan biar betul-betul padat ya, supaya lapisan hijau di atas nanti tak meleleh sampai ke bawah. Nanti tak berseri kuih kita. Dah padat, goreskan guna garpu. Cocok-cocok sikit supaya lapisan hijau di atas nanti melekat elok dengan permukaan pulut. Seterusnya, sediakan periuk sederhana besar, tapis lapisan hijau yang kita dah bancuh tadi. Tujuannya supaya adunan tak berketul dan tali pusat telur tu dapat diasingkan, sebab tali pusat tu lah punca utama penyebab bau hanyir pada kuih. Jadi kena buang ya. Kalau nak buang siap-siap masa pecahkan telur pun boleh. Pada yang tak kenal lagi, biasanya ia bertali putih-putih sikit melekat di bahagian kuning telur. Itulah tali pusat dan perlu dibuang ya. Dah siap tapis, panaskan lapisan hijau hingga naik wap je. Guna api paling perlahan, sentiasa kacau untuk elak adunan berketul. Bila dah naik je wap, terus tutup api. Tak perlu tunggu sampai adunan tu pekat, sebab potensi untuk kuih merekah dan berkedut lepas masak sangat tinggi. Tuang adunan hijau perlahan-lahan atas pulut. Kalau ada bubble udara, pecahkan guna lidi sate. Tujuannya supaya permukaan kuih kita licin. Yang ini Umi tak hilangkan betul-betul sebab nak cepat. Jadi nanti anda hilangkan bubble tu betul-betul ya untuk dapatkan permukaan kuih yang licin. Ini tips yang pertama. Pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih baru kukus. Kukus lebih kurang 40 minit atau sehingga kuih masak sepenuhnya. Gunakan api sederhana besar. Jangan guna api besar sangat, nanti jadi ombak rindu pula kuih kita. Tips kedua, untuk dapatkan permukaan yang licin, setiap 7 minit buka penutup kukusan, lapkan wap-wap yang ada. Sambung ulang proses ni hingga minit ke-40. Lepas 40 minit, buka penutup kukusan dan biarkan sambung kukus 10 minit tanpa penutup. Tujuannya untuk keringkan permukaan atas kuih. Bila sentuh, kuih tak melekat di jari dan boleh juga cucuk guna lidi. Kalau lidi keluar bersih, maknanya kuih dah masak elok. Kalau tak, sambung je masak sekejap. Pastikan kuih dah betul-betul sejuk baru keluarkan dari loyang untuk dipotong. Sisipkan tepi-tepi kuih guna pisau pemotong plastik yang dah digrease dengan sedikit minyak. Untuk dapatkan potongan yang kemas, Umi buangkan sedikit di bahagian tepi-tepi penjuru kuih. Yang ini optional je, kalau tak nak buat pun tak apa. Umi guna pembaris talam untuk dapat potongan yang sekata dan sama besar. Ukur dan potong menegak, kemudian melintang bagi mendapatkan bentuk segi empat sama. Yang ini terpulanglah ikut kreativiti masing-masing. Okey, siap dah seri muka bergedik by Umi. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel ni. Jom subscribe, like, tekan lonceng dan tolong share-sharekan ya. Terima kasih.